Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa, setiap minggu Sembang Santai akan membawa topik-topik yang berlainan, tetamu yang berlainan ke dalam studio. Dan kepada anda yang baru saja jumpa kami di YouTube channel, jangan lupa tekan button subscribe kat bawah tu. Lepas tu pula tekan button loceng. Supaya apa? Supaya anda akan menerima notifikasi sekiranya kami memuat naik video-video episod terbaru. Anda juga boleh komen, anda boleh juga tekan like dan juga share. Ajak semua kawan-kawan saksikan Sembang Santai malam minggu. Baik, seperti biasa, sebelum kita bawa tetamu masuk ke dalam studio sebentar saja lagi, apa kata jom kita saksikan dulu apa topik kita pada malam ini. Itu dia topik yang akan kita sembangkan pada malam ini, iaitu mengenai satu topik orang kata apa, industri seni halus ataupun seniman pelukis. Okey, baik, nampaknya tetamu pun dah berada di sebelah saya, iaitu Pak Aris Aziz. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Sembang Ya, Santai terima malam kasih. minggu. Okey Pak Aris, kalau anda nak tahu, Pak Aris merupakan seorang otai pelukis lah sebenarnya. Seni halus Pak Aris Ya, seni halus lah. Seni halus. Fine art lah, fine art. Fine art. Fine art. Okey Pak Aris, boleh Pak Aris kongsikan sedikit dengan kami dan juga penonton di rumah latar belakang Pak Aris dari segi sebelum ni Pak Aris sekolah kat mana, dan pengalaman Pak Aris dalam seni lukis halus ni lah, fine art ni lah. Okey. Sebenarnya sebelum kita teruskan buat bicara kita ni, sebenarnya Pak Aris lebih dulu mengucapkan ribuan terima kasih bagi pihak Next Channel TV. Ya. My Next TV channel. kerana telah menjemput Pak Aris bagi kesempatan untuk dalam acara Sembang Santai malam minggu. Ya, betul. Jadi makna terima kasih lah. Jadi makna Pak Aris pun kalau dijemput, dibawa oleh sahabat lah ke sini. Kalau Pak Aris datang ni, memang Pak Aris akan sesat lah. Sebab apa? Kuala Lumpur amat begitu luas, maju dan jalan pun dah bertukar-tukar Pak Aris kan. So sebenarnya Pak Aris berasal daripada Perak. Dilahirkan di daerah Taiping lah, tapi kami mak ayah memang berasal daripada Kedah, dan ayah berasal Penang. Jadi Pak Aris jatuhnya orang Perak lah. Orang Perak. Jadi makna Pak Aris dilahirkan pada tahun 1951, anak sebelum merdeka. Jadi kira-kira usia Pak Aris sekarang berapa? Dah 71 lebih kurang. Kalau dipusing balik tu jadi 17. Jadi 17, tak apa. Pak Aris masih muda di mata saya. Muda, insyaAllah. Alhamdulillah. Tu. Kemudian pendidikan Pak Aris dapat daripada awal sebelum kemerdekaan, Pak Aris dah dapat pendidikan daripada sekolah umum. Waktu itu belum ada sekolah kebangsaan. Dia sekolah umum. Sekolah umum. Sekolah umum kampung Sungai Tinggi, Taiping lah. Jadi di situlah Pak Aris mula mendapat pendidikan, mengenal ABC, alif bata dan seterusnya lah. Kemudian apabila umur Pak Aris di peringkat remaja, Pak Aris dihantar ke sekolah pondok lah, sekolah pondok. Jadi Pak Aris ni produk daripada sekolah pondok. Tapi bagaimana Pak Aris boleh menjadi pelukis? Inilah daripada sekolah pondok. Itulah sebab pentadbir sekolah pondok di situ suka kepada seni lukis. Seni lukis, dia amat menggalakkan seni lukis, kesusastraan, puisi, penyair, kemudian dalam macam-macam bidang apabila yang melibatkan seni. Gitu. Okey Pak Aris, Aris Aziz sebenarnya pernah terkenal di zaman kegemilangan di pasar seni atau CM pada zaman 80-an ke 90-an macam itulah. Jadi boleh Pak Aris kongsikan sedikit dengan kami dan juga penonton mengapa Pak Aris mengambil tindakan untuk meninggalkannya? Okey, sebenarnya Pak Aris di pasar seni selama 25 tahun. 25 tahun. Hari pertama apa nama pasar seni dirasmikan, Pak Aris telah berada di situ. Telah masuk ke pasar seni lah. Jadi Perdana Menteri waktu itu Pak Aris pun dah lupa
siapa yang datang meresmikan. Jadi pada tahun 1986. Jadi Pak Aris sehinggalah 2009 tak salah Pak Aris, Pak Aris keluar daripada pasar seni. Sebab Pak Aris meninggalkan pasar seni itu bukan kerana Pak Aris tak boleh survive dan sebagainya. Tapi Pak Aris memikirkan adakah Pak Aris menjadi seorang pelukis hanya melukis portret saja. Jadi mana menerima tempahan, kemudian setiap hari membuat benda-benda yang sama. Rutinnya begitu. Jadi menjadi seorang seniman lah kata. Orang panggil seniman. Ya, Pak Aris tak anggap diri pun seniman. Jadi Pak Aris terfikir ya betul. Sebab apabila kita menjadi pelukis, kita kena create. Maksudnya kita kena mencipta, kita kena mencari sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Sama ada tidak semestinya portret, banyak lagi sumber-sumber lain yang boleh kita kembangkan pada kanvas-kanvas inilah untuk tatapan masyarakat. Jadi itu sebabnya Pak Aris mengambil keputusan untuk keluar daripada pasar seni pada 2009 kurang macam itu. Tak salah Pak Aris. Baik Pak Aris, ada setengah fikiran masyarakat memikir yang pelukis ni adalah kerja yang tidak lumayan. Kan ada contoh sekiranya kalau ada bakal suami jumpa ibu mertua, bila tanya kerja sebagai apa, kerjaya seorang pelukis, tapi ibu mertua akan pertikaikan, kerjaya pelukis ni boleh ke nak tanggung kan. Jadi pandangan Pak Aris, macam mana seorang pelukis ni untuk menjana pendapatan bagi menyara keluarga? Ini satu momokkan yang menjadi warisan pada bangsa kita lah. Kita ni banyak momokkan. Jadi momokkan yang membuatkan secara psikologinya kita tak maju. Kita takkan jadi maju. Kan? Kita dalam masa yang sama kita percaya bahawasanya rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama juga kita tak yakin apa yang kita buat. Kan? Boleh ke cari makan? Kan? Di mana di situ kita telah bertentangan dengan akidah tu. Di situ babak akidah ni. Jadi janji Allah yang kita kena bergerak. Betul? Kan? Jual nasi lemak ke, jual besi buruk ke, apa saja. Janji kita kena keluar mencari. Jadi yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja itu. Jadi Pak Aris berpegang pada konsep tu. Betul. Itu yang buatkan bukan apa, kadang jelas seorang ibu bapa mungkin risau kan, bila bakal menantu atau orang yang menjaga anak dia ni. Kadang-kadang itulah. Kadang berkahwin dengan orang berada pun kadang-kadang kebahagiaan tu tak wujud juga. Betul. Jadi banyaklah contoh-contoh yang kita ambil. Kadang kemewahan ini juga tidak memberi kebahagiaan, tak menjadi kebahagiaan. Yang penting adalah sikap dan ada perasaan kemanusiaan, kasih sayang. Itu ada perasaan bekerja, menjaga rezeki keluarga. Jadi kesimpulannya adalah kekayaan itu tidak menjamin kebahagiaan. Betul. Okey Pak Aris, kalau kita melihat di CM lah, misalnya Center Market kan, kita ada beberapa galeri art yang jual lukisan, ada setengah harga mahal, ada setengah harga murah, ada setengah harga yang tak masuk akal. Jadi pada pandangan Pak Aris, adakah harga ataupun nilai lukisan itu melambangkan seorang pelukis itu seorang yang hebat? Tidak. Dengan jelas Pak Aris katakan tidak. Sebenarnya kalau kita hobi, hobi sebagai seorang pelukis, kalau kita nak bagi pergi ke orang pun tak ada masalah. Jadi karyanya hebat. Kan? Itu. Tetapi ialah oleh kerana apabila kita terjemahkan diri kita di tengah-tengah masyarakat, kemudian pula kita menyewa outlet yang tertentu, jadi mana kita perlu menjual karya kita, kan, untuk menampung atau kelangsungan hidup kita sebagai seorang pelukis. Nak beli bahan, nak beli beras kat rumah ni, kan, jadi mana dan sebagainya. Jadi itu jatuh pada pertimbangan pelukis lah, bagaimana dia untuk meletakkan harga pada karya-karya dia, kan, itu. Jadi bagi Pak Aris, soal harga itu bukan jadi masalah. Jual mahal atau jual murah, tetapi apabila kita sebut seni lukis, jujurlah, bukan melukis atas dasar harga, bukan berbuat sesuatu atas dasar dia ni bayar murah ni, jadi aku pernah buat macam ni lah, ni bayar mahal sikit aku buat macam ni. Boleh ke dia buat
ukuran-ukuran macam itu. Itu adalah salah satu kesilapan yang besar yang dilakukan. Jika ada seniman yang berbuat begitu, itu adalah kesilapan yang besar. Kesilapan yang besar. Pak Aris cakap cara tiba rasa macam meremang dulu. Nampak tak? Orang kata-kata nasihat seorang otai sebenarnya. Okey, baiklah. Banyak lagi yang akan soalan yang saya nak tanya Pak Aris yang Pak Aris boleh kongsikan selepas ni. Okey, sebelum tu jangan ke mana-mana, apa kita berehat seketika. Kita jumpa selepas ini. Ya, bersua kembali. Kita masih lagi di dalam rancangan yang sama, topik yang sama, host yang sama, tetamu pun sama, Pak Aris. Okey Pak Aris, kita nak tanya lagi soalan kepada Pak Aris kerana saya ingin tahu lagi banyak lagi nak perjalanan Pak Aris. Boleh Pak Aris kongsikan sedikit kepada saya dan juga penonton di rumah kejaya Pak Aris sepanjang sukses kejayaan sukses sepanjang jadi bergelar fine art. Sebagai seorang pelukis lah. Pelukis, ya. Jadi mana ini sebenarnya jawapan ini Pak Ray akan dia termasuk dalam satu nasihat yang penting bagi pendatang-pendatang baru ataupun generasi baru untuk menempuh dunia seni lukis ini, fine art ni. Sebenarnya macam ni. Kejayaan bagi Pak Ray adalah subjektif. Kan? Jadi tidak semestinya kaya, tidak semestinya miskin, tidak semestinya merempat. Sebenarnya yang disebut kejayaan itu adalah apabila seseorang seniman itu dia berjaya melalui rentangan-rentangan sehingga sampai ke satu peringkat beberapa dekad hingga ke hujung hayat. Ya, itu bagi Pak Ray adalah kejayaan. Maksudnya dia tabah menghadapi, sebab setiap apa saja bidang dia ada kepayahannya kan, berbagai-bagai rintangan dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini yang lebih penting daripada kita melihat kejayaan saja. Kita kena sedar bahawasanya laluan untuk menuju kepada destinasi kejayaan itu adalah lebih penting untuk kita mengambil ia sebagai iktibar untuk ketahanan kita sebagai seorang seniman. Okey Pak Aris, satu dunia pandemik, pandemik COVID-19 ada menyerang, orang kata banyak yang hilang punca pendapatan. Jadi pada pandangan Pak Aris, macam mana seorang pelukis seni halus ataupun fine art ini orang kata apa, dia mencari rezeki atau teruskan perjalanan hidup dia, sedangkan banyak benda yang mengganggu atau hadkan untuk kita terus ke depan. Sebenarnya ini memang kenyataan yang cukup sukar lah sebenarnya. Yang bukan saja pelukis menghadapi perkara macam ni, orang kaya, orang biasa yang bekerja di bidang-bidang lain pun sama saja. Kita menghadapi hal-hal keadaan yang sama. Kan, kesukaran untuk bergerak, kesukaran untuk berbelanja, kesukaran untuk mendapat income, kan, mendapatkan dan sebagainya. Jadi bagi
Saya pribadi Pak Aris sendiri tidaklah begitu sukar kerana kami ada persatuan. Ada persatuan. Persatuan Seni Rupa Malaysia. Jadi persatuan ini Pak Aris bentuk dengan beberapa orang lah kawan. Jadi persatuan Seni Rupa aktif dengan payung merah. Payung merah itu dia memayungi, maksudnya dia memberi sumbangan asas lah. Bantuan asas yang mereka juga dapat daripada sumber-sumber lain. Jadi walaupun kita duduk di rumah dalam keadaan PKP, tapi keadaan kita menjadi luar biasa. Jadi kita duduk di rumah dengan lingkungan yang setiap hari selama 2 tahun hampir ya. Jadi mana kita menghadapi tekanan. Kita ada tekanan secara tanpa sedar. Betul. Jadi Pak Aris sakit. Pak Aris jatuh sakit? Pak Aris sakit. 2 kali naik ambulans pergi ke hospital lah. Jadi sebenarnya Pak Aris rasa Pak Aris okey. Sebab Pak Aris rasa Pak Aris sedar. Uish, boleh rehat kat rumah ni. Kan, bagus juga kan. Ada, yalah member bank in dah sebagainya, duit-duit. Orang kawan call. Pak Aris, okey, bagi akaun number Pak Aris. Kan nak bank in duit. Nak bantu Pak Aris. InsyaAllah, alhamdulillah. Tapi dalam masa yang sama Pak Aris terpaksa 2 kali naik ambulans ke hospital. Kerana Pak Aris diserang penyakit, diserang TIA. TIA ni satu minor stroke. Minor stroke. Jadi satu ketika Pak Aris rasa tangan Pak Aris dah tak boleh gerak. 15 minit kemudian bergerak balik. Jadi kalau macam ni rupanya kita jangan kata kita cukup smart. No. Kita tak smart sebab otak. Sebab penyakit-penyakit ini datang daripada otak kita. Kan? Sebab macam stroke adalah punca daripada otak. Jadi apabila kita pemikiran otak kita tidak aktif, hati-hati. Itu sebabnya kalau ada ruang masa yang lapang, maksudnya kita berkarya, kita membaca dan sebagainya. Jadi Pak Aris ni rehat terus tak apa. Jadi mana otak menjadi tidak bergerak, otak tidak aktif. Jadi di situ puncanya. Ini adalah diberitahu oleh doktor sendiri. Kita pernah aktif sekali, kita duduk rehat sungguh-sungguh, tidur bangun makan, akhirnya ini yang membuatkan kita jadi begitu. Itulah dapat punca penyakit tu. Jadi otak kita kena sentiasa berfikir, aktif dan sebagainya untuk membuat sesuatu yang baik. Betul Pak Aris. Okey Pak Aris, kalau kita lihat sekarang ni kan, ramai pendatang-pendatang baru, misalnya golongan muda menjadi artis seni lukis ataupun fine art. Kalau kita melihat di sosial media, ada yang membuat mural hanya menggunakan brush cat saja. Kalau Pak Aris pernah tengoklah graffiti, ada yang menggunakan brush cat, boleh buat mural pokok, hutan dan sebagainya kan. Jadi disebabkan pendatang-pendatang baru ni, Pak Aris sebagai otai ada tak rasa tercabar dengan mereka ni? Oh tidak, sebab bagi Pak Aris lukis ni dia ada identiti sendiri. Yang mana dia ada dia ada identiti sendiri, kemudian dia ada peminat dia sendiri. Jadi tidak ada masalah jika ada pendatang-pendatang baru. Memang apabila Pak Aris menubuhkan persatuan, tujuannya untuk melahirkan generasi baru dalam dunia seni lukis Malaysia ni. Kerana dunia seni lukis Malaysia ni bukan begitu tua sangat. Baru saja didokumentasikan sekitar dekat 50-an. Jadi makna kita terlalu muda. Itu didokumentasikan, tapi mungkin apabila fitrah manusia ni mungkin beribu-ribu tahun sebelum itu dah ada di Malaysia ni. Jadi makna didokumentasikan sekitar tahun 50-an. Okey Pak Aris, apakah pesanan Pak Aris kepada orang-orang yang bercita-cita menjadi pelukis? Mungkin kita lihat ramai yang tumbang ataupun orang kata bergerak separuh jalan je, tak dapat teruskan. Jadi apa nasihat Pak Aris sebagai orang otai yang lama dalam fine art kepada mereka di luar sana yang ingin menjadi pelukis? Okey. Apabila kita memilih untuk menjadi seorang seniman pelukis, mana pada peringkat awalnya eloklah kita kerja dulu. Samping kita kerja tu kita melukis. Jadi memberi masa tu sehinggalah nama kita menjadi
Jadi apa nama Nombor di atas. viral, viral lah kata orang Viral sekarang, je. dikenali. Dikenali, viral. Dikenali sikit sebanyak. Betul. Jadi bolehlah kita kalau nak buat keputusan itu pun berhati-hati kerana kita kena tanya diri. Mampu tak kita melalui proses-proses kejayaan ini? Betul. Perjalanan tu. Ini amat penting. Jadi itulah Pak Aris telah menulis sebuah buku. Buku tu memoir Aris tadi lah. Maksudnya Aris tulis tentang perjalanan Pak Aris sehingga ke hari ini. Selama lebih kurang 40 tahun, 50 tahun. Jadi buku tu Pak Aris terbitkan tak? Ada terbitkan, ada. Boleh Pak Aris kongsikan kat mana? Ada buku tu tadi Pak Aris ada bagi dengan kalau kat mana beliau nak dapatkan dengan kat mana? saudara Anjang ni. Oh, ada. Ada di Tak apa. Nanti kalau kat luar, kat mana dia orang boleh dapatkan buku tu? Buku ni boleh dapat Di pada kedai-kedai sahabat buku. saya lah, Radwan Nurudin. Dia adalah editor penyusun yang cukup profesional lah untuk terbitan buku untuk Pak Aris terbitan tu. buku Pak Aris tu. Jadi itulah. Okey, tak apa, nanti kita akan iklankan InsyaAllah. kat mana nak dapatkan buku Pak Aris tu. InsyaAllah, yang anda boleh tengok. Kita akan iklankan selepas ini. Okey Pak Aris, apa lagi yang Pak Aris inginkan di dalam kerjaya sebagai seorang fine art ni? Dia punya conclusion dia senang je. Sesuatu yang kita buat, bukan kita melihat kepada benda tu, tetapi kita harus kembali melihat pada diri kita. Sebab seni lukis, seni itu ada pada lukisan atau ada pada diri kita. Betul. Maksudnya yang menilai itu adalah seni. Diri kita itu adalah seni. Betul. Jadi janganlah anggap lukisan yang tergantung di dinding itu adalah segala-galanya. Sebenarnya itu hanya medium untuk penyampaian bahwasanya menyatakan, katakanlah dia landscape pemandangan. Ini adalah ciptaan Tuhan. Ada mesej. Ya, ada mesej. Dia ada mesej. Jadi kalau kita lukis seorang petani, seorang nelayan, inilah wajah seorang nelayan yang setiap hari kamu makan ikan, makan sayur, makan nasi, makan kan? Inilah Jadi kamu kena ingat tu bahwasanya inilah wajah-wajah yang kamu ni boleh survive tanpa sedar. Betul. Itulah setiap lukisan ataupun potret itu mempunyai maksudnya tersendiri. Maksud itu sebenarnya yang kita nak sampaikan, itu tujuannya. Okey, di sini ada sedikit promo. Okey, jom iklan dan promosikan produk perniagaan anda bersama kami di Next TV Channel My secara percuma untuk 5 orang yang terawal saja, di mana produk perniagaan anda akan disiarkan di dalam rancangan Sembang Santai malam minggu setiap hari Sabtu jam 9 malam di saluran YouTube Next TV Channel. Cara penyertaan, anda sila emailkan butiran peribadi dan butiran produk anda ke alamat email nexttvmyofficial@gmail.com seperti yang tertera di skrin anda sekarang. Baiklah Pak Aris, nampaknya kita pun sudah sampai di penghujung rancangan. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Pak Aris kerana sudi bersama kami. Banyak ilmu-ilmu pengetahuan ataupun kata-kata nasihat yang diberikan oleh Pak Aris kepada saya dan juga penonton-penonton di rumah yang sedang saksikan Sembang Santai pada malam ini. Baiklah, seperti biasa kita akan jumpa di minggu hadapan setiap hari Sabtu jam 9 malam hanya di saluran YouTube Next TV Channel. Saya Faris Alias. Assalamualaikum dan selamat malam.